Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam suasana masih PKP. Okey, kita harap-harap doa-doa semoga musibah kita akan berakhir. Antaranya mungkin kita boleh amalkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Untuk hari ini saya nak berkongsi idea berkaitan dengan dokumentasi. Macam mana kita nak jadikan dokumen yang kita bangunkan itu sangat bermanfaat kepada kita. Jadi saksikanlah seterusnya. Sistem pengurusan yang baik semestinya mempunyai satu set dokumen yang berkesan, yang memberikan penjelasan tentang keseluruhan proses berkaitan dengan operasi organisasi. Ia termasuklah berkaitan dengan manual, mungkin prosedur ataupun work instruction yang menjelaskan setiap inci aktiviti daripada manajemen sistem serta implementation. Bagaimana untuk kita melihat satu pembinaan dokumen yang baik? Melalui pembacaan saya, ada 3 kriteria yang kita boleh lihat dalam membangunkan satu sistem dokumen yang berkesan dan baik. Yang pertama adalah maklumat yang disampaikan mestilah dalam bentuk yang lengkap, resourceful information. Yang kedua, kemudahan akses untuk mencapai dokumen tersebut. Dan yang ketiga, dokumen tersebut memberikan satu pemberitahuan yang lengkap dan memudahkan untuk pengguna memahami dengan berkesan. Secara jujurnya agak sukar untuk kita mendapatkan ketiga-tiga elemen itu sekaligus. Sebab kalau kita lihat resourceful information dengan presentable, dia agak berlawanan. Kalau sesuatu dokumen itu yang betul-betul penuh dengan maklumat, kebiasaannya banyak penggunaan ayat-ayat atau perenggan yang pastinya dia agak tidak begitu presentable kepada pengguna ataupun pembaca. Manakala accessibility lebih kepada how kreatif kepada pencipta dokumen itu untuk memastikan segala maklumat yang ada dalam dokumen itu dapat dicapai dengan lebih sempurna. Jadi bagaimana untuk kita membuat suatu dokumen itu yang penuh dengan maklumat dan juga mudah difahami oleh pembaca. Pada masa yang sama juga, dokumen tersebut adalah suatu dokumen yang mudah untuk dicapai. Okey, saya akan berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk membina satu dokumen yang melengkapi dengan dimasukkan elemen-elemen yang 3 itu melalui satu kaedah yang saya panggil sebagai STAR. Apa itu STAR? Okey, STAR adalah gabungan daripada 3 perkataan: syarat, akses dan rajah. Di sini kita ambil beberapa dokumen dan kita simpan dalam satu file, yang mana kemudian kita akan menambahkan format untuk dokumen ini mudah untuk diakses. Dan melalui proses ini kita tambah lagi dengan satu lagi elemen di mana kita akan masukkan gambar rajah ataupun pakai kaedah diagrammatic approach supaya pengguna lebih mudah untuk explore secara keseluruhan dokumen ini. Walhal dokumen ini adalah gabungan daripada beberapa dokumen-dokumen yang lain. Untuk lebih terperinci, saya akan tunjukkan bagaimana untuk membina dokumen integrated dokumen seperti ini. Pertama sekali kita cari beberapa dokumen yang relevan dan kita simpan dalam satu file. Mungkin contohnya seperti manual, prosedur, work instruction atau mana-mana borang yang merujuk kepada quality management system, yang mana kemudian dalam file tersebut kita akan masukkan ciri-ciri accessibility seperti hyperlink, mungkin kita akan create button ataupun apa-apa input berkaitan dengan memudah cara untuk mencapai dokumen tersebut.
Kemudian apa yang kita perlukan adalah idea kreatif kita untuk membina diagram ataupun infografik bagi memudahkan pengguna. Selain mendapat akses, mereka juga boleh memahami dengan cepat dokumen yang kita gabungkan itu. Agak-agak boleh dapat tak penjelasan yang saya cuba nak terangkan tadi? Mungkin kalau nak lebih clear, saya akan membawa anda kepada contoh dokumen yang telah saya bina sebelum ini. Dokumen ini adalah dalam format PowerPoint. Memang pada awalnya saya gunakan sebagai untuk rujukan, tapi bila mana dah banyak elemen-elemen infografik, diagram saya masukkan, jadi ia dah ditambah nilai untuk menjadi training presentation slide. Memang jadi multi-purpose and multi-function lah. Okey, kita tengok ciri-ciri dokumen untuk memenuhi 3 kriteria yang saya sebutkan sebelum ni. Belah kanan ini adalah maklumat awal. Maknanya ada 3 dokumen yang saya masukkan, iaitu standard requirement, annex A dengan ISO 9000. Standard requirement, annex A. Annex A adalah guideline, garis panduan untuk membantu kefahaman terhadap standard requirement. Manakala ISO 9001 adalah term and definition untuk support juga ISO 9001. Belah kiri pula memang saya create infografik dengan diagram untuk memberi maksud yang lebih mudah terhadap dokumen yang asal. Saya bagi contoh di bawah improvement, improvement untuk clause 10 dalam ISO, kita klik improvement, secara automatik dia akan keluar diagram seperti ini. Jadi dalam kata lain, opportunity for improvement untuk clause 10 dalam ISO 9001 dijelaskan dengan lebih mudah melalui diagram, melalui function hyperlink tadilah. Dan juga kita boleh patah balik melalui function button ni. Kita klik menu, dia akan patah balik. Kan lebih mudah. Jadi di sini memberi kefahaman terhadap standard requirement itu sendiri. Contoh kita klik, kita guna hyperlink ni, hyperlink kita klik hyperlink, terus kita akan pergi kepada standard requirement. Dan kalau kita lihat banyak underline di sini, ia memberi maksud clause-clause ini telah pun dimasukkan hyperlink supaya pembaca boleh explore lebih. Sebagai contoh, saya klik 4.1, terus dia akan masuk ke standard requirement. Jadi macam ni kita nak patah balik, kita klik balik di sini, dia akan patah balik. Macam ni kita nak patah balik ke page asal, kita klik menu. Jadi lebih mudah kan? Jadi macam mana? Saya nak kaitkan juga dengan beberapa elemen lain, seperti contohnya saya ambil contoh leadership. Untuk leadership kita dah letakkan hyperlink siap-siap. Kalau siapa yang faham dalam ISO 9001, leadership adalah merujuk kepada clause section 5. Di sini kita boleh klik di sini enhancement of customer satisfaction. Bila kita klik di sini, secara automatik dia akan terus merujuk kepada original source dia. Dan proses ini lebih mudah untuk kita hubung kaitkan antara satu dengan yang lain. Jadi bagaimana dengan dokumen yang saya tunjukkan sebentar tadi? Harap anda semua boleh faham dengan kaedah bagaimana untuk kita menjadikan dokumen kita lebih bermanfaat melalui 3 ciri yang saya sebutkan, iaitu penggabungan dokumen untuk menambahkan kepelbagaian maklumat. Yang kedua, dari segi kemudahan akses kepada dokumen tersebut. Dan yang ketiga, memudahkan pengguna untuk memahami dokumen-dokumen terbabit melalui menambahkan ciri-ciri dinamik dengan memasukkan elemen diagram ataupun infografik. Semoga
dokumen tersebut lebih bermanfaat, bukan untuk kita sendiri tapi juga untuk pihak lain. Kenapa? Dokumen tersebut kita boleh jadikan sebagai bahan latihan kepada mereka sebagai program peningkatan kefahaman. Jadi anda semua boleh mengambil idea ini untuk kita mendapat manfaat sama-sama. Okey, sekian, terima kasih daripada saya.